Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Cikgu Asli bin Husin daripada USTP PPDC, dan bersama saya dalam ni rakan saya Cikgu Muhammad Faiz bin Awang, USTP PPDC juga, dan dalam ni juga sekarang bersama kita juga ada ada dalam ni ada timbalan PPD Pembelajaran iaitu Cikgu Nurzaidi Nordin. Okey. Dan seterusnya saya mengambil kesempatan juga mengalu-alukan dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan rakan kita daripada negeri-negeri lain, PPD yang lain, dan khususnya kepada rakan-rakan guru di daerah Sik lah. Jadi seperti sedia maklum, hari ini Cikgu Siva Subramaniam daripada SKC akan membuat sedikit perkongsian berkaitan dengan penggunaan pen tablet dan juga MyView Board dalam PDPR. Betul tak Cik Siva? Okey. Okey. Jadi eloklah sebelum kita mulakan package kita ni, marilah kita sama-sama mengaminkan doa bagi yang umat Islam. Kita sama-sama mengaminkan doa dan yang bukan bawang Islam boleh berdoa mengikut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembang potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalal wal Ikram. Kurniakanlah apa kiranya pada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi seterusnya tanpa membuang masa, Cikgu Siva, okey, ready? Okey. Okey, jadi tanpa buang masa, saya mempersilakan Sir Siva Subramaniam daripada SKC untuk memberi sedikit perkongsian berkaitan dengan pen tablet dan juga MyView Board dalam PDPR. Sir, okey, disilakan. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Encik Asli bin Husin dan Encik Muhammad Faiz Awang yang berusaha, Pegawai Pendidikan Daerah Sik, Encik Mokhtar bin Ahmad yang berusaha, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sik, Encik Nurzaidi Nordin yang berusaha, pegawai-pegawai PPD Sik, semua pengetua, guru besar, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua hadirin kerana sudi meluangkan masa pada petang ini untuk satu slot perkongsian ilmu daripada saya, iaitu yang bertajuk penggunaan MyView Board dan pen tablet. Saya, Cikgu Siva Subramaniam dari Sekolah Kebangsaan Sik, Kedah. Okey, saya share skrin terlebih dahulu. Okey. Okey,
Sebelum saya mula, saya nak memberikan sedikit penerangan tentang keadaan yang kita hadapi sekarang dalam pandemik COVID ini. Kita terpaksa menjalankan PDPR online dan juga PDPR di rumah. Jadi kita tak bersemuka dengan semua pelajar. Jadi saya berharap perkongsian ilmu yang saya akan buat hari ini dapat membantu sedikit sebanyak kepada semua warga guru dalam membuat PDPR online secara real time. Okey, pernyataan saya mulakan dengan pernyataan masalah yang saya dapati, iaitu PDPR offline yang kerap. Iaitu kita sebagai guru kadang-kadang berasa macam susah ataupun agak sukar untuk nak menjalankan PDPR online, tak tahu cara kan. Jadi yang kedua, proses PDPR online yang rigid. Macam dulu kalau kita nak buat PDPR online, kita terpaksa guna Google Meet dan juga kita share screen, pelbagai screen. Contoh screen latihan, screen YouTube, screen game dan sebagainya. Okey. Komunikasi dua hala kurang berlaku sebab kita fungsi ataupun tanggungjawab guru ni banyak yang kita terpaksa buat dalam PDPR online ni. Murid juga agak jemu dengan PDPR offline sebab selalu kita memberikan tugasan dan kerja dalam WhatsApp. Okay. Murid juga asyik mendengar penjelasan guru dan membuat latihan guru sebab kita tak pantau, cuma kita memberi latihan dalam WhatsApp dan sebagainya. Murid juga tidak lagi melibatkan diri secara aktif dalam proses PDPR macam di sekolah. Okey, pentaksiran PBD kurang dipraktikan sebab memang sebagai warga guru kita agak payah sukar untuk nak menjalankan pentaksiran PBD. Okey, jadi sebagai satu cara untuk mengatasi masalah-masalah berkenaan, saya telah dapati satu platform ataupun satu app iaitu Digital Whiteboard, iaitu MyViewBoard. Platform ni adalah untuk rangkaian komunikasi yang unggul guru dan murid dan pelajar. Educational video teaching platform, dan juga saya menggunakan bersama pen tablet ataupun wood pad paper ataupun drawing tab. Kombinasi MyViewBoard dengan pen tablet membantu proses PDPR online secara real time dan juga untuk memberikan sebarang tugasan. Murid juga tidak perlu install MyViewBoard, hanya cikgu install dan kita gunakan, kita hanya share. Jadi di sini kita gabungkan Google Meet dengan MyViewBoard sekali. Okey. Jadi saya dah cuba beberapa bahan bantu dalam app untuk menjalankan proses PDPR saya, tetapi bagi saya, pengalaman saya, MyViewBoard ni memang user friendly. Okey, kita akan tengok lebih lanjut lagi. Okey, kelebihan MyViewBoard dari perspektif guru. Okey, satu, kelas online PDPR real time menggunakan Google Meet. Guru dapat merancang dengan lebih sistematik menggunakan tools. Nanti kita akan tengok ya. Guru-guru dapat akses atau menggunakan perisian app lain seperti YouTube, Image, Microsoft Office, file, video dan slide dalam satu aplikasi. Inilah menjadi yang tertarik pada saya, iaitu kita gabung semua ni all in one dalam satu. Okey, seterusnya guru juga dapat memberi latihan video YouTube dan nota serta pengiraan menggunakan platform ni menggunakan pen tablet ataupun drawing tablet. Guru juga dapat menanda hasil murid dalam real time dan juga memberi penugahan positif seperti pujian kepada murid dalam real time online. Guru dapat merekodkan penilaian dan pentaksiran murid sebagai evidence kita boleh simpan. Okey, semua hasil murid yang kita dapat melalui MyViewBoard ni. Kita tengok. Jadi secara amnya boleh disimpulkan interaksi murid guru dapat diperkasa dalam fasa PKP ini dengan adanya MyViewBoard. Okey, dari segi perspektif murid pula. Okey, apa dia kelebihan MyViewBoard ni? Pelibatan dalam PDPR online. Sebab murid merasa jemu setiap kali cikgu bagi kerja, dia berbuat dan tidak ada pemantauan. Kadang-kadang ibu bapa pun tidak ada masa untuk melihat hasil kerja murid. Jadi di sini kita boleh membuat PDPR online yang lebih mudah. Jadi untuk pelajar pun mereka excited ataupun rasa tertarik dengan PDPR online kita. Murid dapat belajar secara live dengan aplikasi yang menarik ini.
Selain itu, murid juga dapat menjawab dan menghantar jawapan kepada guru menggunakan QR code atau link dalam MyViewBoard. Nanti kita tengok. Seterusnya, dapat melihat penandaan guru secara real time. Bila diorang nampak kita menanda, kita bagi baik, syabas dan sebagainya, mereka lebih seronok untuk menghadiri kelas kita dan mereka akan cuba untuk menyiapkan sesuatu latihan, padahal sebelum ni mereka kurang membuat latihan dan sebagainya. Jadi dengan adanya aplikasi ataupun app ni, ia membolehkan pelajar lebih mahir, lebih tertarik dengan app. Okey, dapat melihat jawapan rakan-rakan lain dalam paparan yang sama, dapat membanding. Okey. Selain itu, murid juga dapat mendapat pujian, komen, nasihat daripada guru, iaitu guru membuat penugahan positif dalam real time. Okey, seterusnya. Okey, satu lagi aplikasi, satu tool dalam MyViewBoard ni yang cukup interesting ataupun tertarik kepada saya adalah Immersive Reader. Immersive Reader ni biasanya terdapat dalam Microsoft Office 360, iaitu Immersive Reader ni kita boleh membuat pembacaan secara automatis. Kita boleh tukar saiz teks, font dan warna. Okey, dan juga ada bantuan picture dictionary, fungsi alih bahasa, translate. Yang ni memang bagus ya, sebab kita boleh alih bahasa kepada, bukan sahaja daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris, malah untuk banyak bahasa, contoh bahasa Tamil, bahasa Cina, bahasa Perancis, bahasa Arab dan sebagainya. Dan akhir sekali, untuk guru bahasa Inggeris ada option grammar, iaitu cikgu boleh highlightkan dalam satu teks itu noun sahaja dengan warna yang berbeza, noun, verb, adjective and adverb. Okey, kita akan tengok nanti. Jadi secara amnya, tengok interaksi guru bagaimana berlaku di MyViewBoard. Cikgu mungkin tanya macam mana interaksi guru, sebab biasanya kita buat kelas online, kita cakap, kita bersemuka dengan pelajar, dan ada juga pelajar yang off kan kamera, dan kita tak tahu sama ada pelajar tersebut ataupun sentiasa bersama kita. Jadi dalam MyViewBoard ni kita boleh pantau. Iaitu kita boleh jalankan aktiviti contoh macam throw, pop quiz dan polls. Okey, throw. Apa tu throw? Throw ialah satu function dalam MyViewBoard, iaitu kita menghantar gambar, kita snap gambar. Contoh, saya bagi kerja ataupun latihan, saya bagi soalan, okey, sila jawab soalan 2. Pelajar akan buat dalam kertas ataupun buku, dan pelajar berkenaan akan snap ataupun dia akan ambil gambar, snap gambar dan terus hantar kepada saya melalui throw function, iaitu QR code ataupun link. Nanti kita akan tengok dalam slot hands-on. Seterusnya, pop quiz. Di sini pelajar dapat melukis dan menaip teks serta memilih suggested grafik dalam pop quiz dan hantar kepada guru dalam QR code dan link yang sama. Dan akhir sekali polls, yang ini membolehkan guru membuat, ini contohnya ni macam Google Form. Kita boleh membuat soalan quiz Google Form, iaitu kita boleh buat soalan aneka pilihan, true false, rating, free format, voting and random draw. Okey, ini adalah contoh PDP yang saya buat. Okey cikgu Ini contoh PDPI, mereka post gambar ni throw kepada saya dalam MyViewBoard yang saya buat. Okey. Seterusnya, pen tablet. Pen tablet bukan benda barulah cikgu. Mungkin semua dah memang pernah guna dan tahu, saja saya nak kongsi pengalaman saya. Okey, ini pen tablet. Pen tablet yang selalu kita guna, dia permukaan yang keras macam ni bentuk. Okey, pen tablet. Okey, membolehkan kita menulis atau melukis pada skrin, menunjukkan pengiraan atau lukisan step by step. Contoh untuk guru matematik, kalau kita nak tunjukkan kaedah pemansuhan, pemotongan dengan menggunakan dakwat yang berbeza, kita boleh test. Okey, dapat menulis atau melukis dengan gaya tulisan sendiri. Yalah, sebab kalau kita gunakan mouse, cikgu, boleh juga. Kalau cikgu yang tak ada ni boleh. Cuma kalau kita gunakan yang ni, tulisan kita lebih kemas dan kita pun rasa confident. Okey. Dan akhir sekali, menulis, melukis menggunakan warna berlainan, ketebalan garis kita boleh set pelbagai garisan mengikut kesesuaian sendiri. Okey. Memberi peneguhan kepada murid dengan mudah dalam bentuk tulisan. Ya,
kadang-kadang murid menghantar tugasan dan hasil kerja, kita boleh, dan sebab pen tablet ni dia akan macam ada stylus pen ni, kita boleh gunakan untuk syabas, tahniah dan sebagainya. Kita tengok contoh Okey, selain daripada pen tablet, bagi saya, pengalaman saya gunakan pen tablet ni dah lama, dan untuk dalam My Viewboard ni daripada syarikat ViewSonic, mereka ada satu lagi namanya Woodpad paper. Dia kecil, dia macam memo pad, nampak cikgu, dia kertas. Jadi kita tulis atas kertas ni dan membolehkan kita membuat benda yang sama ya. Contoh, membolehkan kita menulis pada kertas dan paparan akan tertera pada skrin. Okey, lebih mudah dan kemas sebab bila kita tulis atas platform yang keras macam ni, yang hard, kadang-kadang tulisan kita akan dipengaruhi oleh surface yang keras ni kan. Kalau atas kertas memang sebiji lah tulisan kita 100%. Jadi tulis atas kertas ni lagi kemas lah tulisan kita. Okey, lagi satu yang saya paling suka dengan menggunakan Woodpad paper ni sebab dia senang. Macam contoh yang pen tablet yang saya tunjuk ni, kita kena install dia punya aplikasi, muat turun dan kita baru boleh guna. Tapi pen Woodpad paper ni senang. Tak payah, kita tak perlu install ataupun muat turun. Terus plug in US cable dan terus kita boleh guna. Dan kita boleh guna dalam semua skrin kita. Okay, nanti kita tengok Okey, kertas. Okey, kalau ada mungkin ada pertanyaan soalan cikgu. Kalau ada paper ni habis ni macam mana? Takkan nak beli baru kan? Tak perlu. Kita potong A4 paper kita dalam saiz kecil ni dan kita boleh guna. Yang sensornya adalah board ni. Okey, yang ni kita boleh tanggalkan, kita boleh letak A4 paper dan kita boleh tulis. Dia pun bersama dengan pen. Okey, pen macam stylus. Okey. Sir Siva dengar tak suara saya? Ya, saya. Mungkin ada soalan daripada rakan-rakan lain? Saya tengok macam ada angkat tangan. Okey. Ya, teruskan. Lagi satu Sir Siva, mic kau boleh dekat sikit. Suara dah okey, cuma kita kuatkan sikit lagi. Okey. Sekarang okey? Okey, sebab kawan kita kata ada yang kurang jelas tapi sebenarnya suara dah okey. Okey, mungkin ada soalan. Saya tengok ada Amai angkat tangan tadi, Sir Siva. Okey, terus. Okey, nak tanya soalan sekarang pun boleh ataupun nak tunggu saya habis slide ni pun boleh. No problem. Kalau ada soalan, cikgu silakan. Setakat ni ataupun boleh saya teruskan? Okey, kalau tak ada teruskan. Okey, saya teruskan. Okey, ni contoh cikgu Ni contoh My Viewboard saya ni, yang mana hijau ni kan. Inilah macam yang saya buat. Okey, nanti saya akan tunjukkan secara jelas, secara dekat ni. Okey, ni contoh satu lagi. Okey, saya letak kelas online matematik 4 tekun. Saya letak gambar saya saja nak bagi tertarik kepada budak kan. Okey, ni tarikh, masa, tajuk. Ini semua contoh peneguhan yang saya buat. Okey, nanti kita tengok dalam hands-on dengan lebih terperinci. Okey, ini saya gunakan pen tablet untuk nak membuat pengiraan dan menunjukkan cara, dan saya juga menggunakan membuat peneguhan positif. Okey. Okey, ni contoh ni contoh. Okey, saya gunakan pen tablet untuk menunjukkan inilah, sebab pen yang berwarna ni memang catchy cikgu memang catchy, dan murid kita pun nampak macam jelas dan cantik lah, walaupun tulisan saya tak seberapa. Okey. Jadi secara rumusannya, sebelum saya pergi ke aktiviti hands-on, okey, dalam My Viewboard ni, okey, satu kita boleh buat template ready-made PDPR. Okey. Lepas tu kita boleh buat platform aktiviti ataupun lembaran kerja. Ready-made maksudnya kita sebelum kelas kita tu kita boleh ready-made. Kita boleh buat setting apa semua dan kita masa online tu kita share screen sahaja. Okey, jadi seterusnya platform dua hala murid guru memang 100% adalah dalam My Viewboard. Nanti kita tengok platform step by step, iaitu kita tunjukkan pengiraan ke ataupun sesuatu hasil kita nak dalam proses pengajaran ni step by step. Peneguhan positif kita boleh buat dalam My Viewboard, iaitu pujian atau galakan.
penandaan hasil kerja murid dalam real time. Itu yang memang best lah kan. Yang itu kita boleh buat. Ataupun game based learning platform, kita boleh create quiz, latihan pengayaan, dan juga yang penting aktiviti pemulihan kita boleh buat dalam MyViewBoard ni. Okey, contoh. Okey, itu sahaja untuk slide saya dan saya akan teruskan ke bahagian 2 iaitu seterusnya hands-on activity. Okey. Ataupun ada ada cikgu-cikgu soalan ke nak tanya setakat ni sebelum saya pergi ke hands-on activity? Kalau ada silakan. Ada satu soalan Siva Ya, daripada Cikgu Norfazia Hanim. okey. Bagaimana dengan penggunaan data? Adakah tinggi? Oh, tidak. Penggunaan data biasa sahaja, tak tinggi. Memang saya dah test apa semua. Penggunaan data dia macam app lain juga. Macam kita buat WhatsApp, macam app lain. Memang penggunaan data tak begitu tinggi. Memang normal lah. Okey. Ada lagi soalan? Kalau cikgu tak nak soalan direct kepada saya, cikgu boleh postkan soalan kepada dalam slot message. Nanti moderator akan membacakan untuk saya. Okey, ada lagi soalan cikgu? Kalau tak ada, saya pergi ke MyViewBoard pula. Okey. Boleh nampak cikgu Okey, ini adalah paparan MyViewBoard. Okey, bila kita install MyViewBoard ni, okey, bila kita buka, dia akan nampak macam ni lah, putih cikgu. Dia ada ikon tools kat bawah ni. Okey. Dia ada tools kat sini, ni untuk background dan pages, dan inilah main tools kita untuk hari ni. Saya akan buat one by one. Okey, yang pertama background dan latar. Bagaimana nak menukar background? Okey, macam saya guna background macam hijau tadi tu kan cikgu. Okey, contoh di sini, okey, yang bagusnya background. Okey, saya tekan background. Okey, dia ada background yang ready made. Macam template lah kan, kita boleh choose. Kita boleh pilih, ataupun di sini kalau saya tekan dekat simbol MyViewBoard ni, MyViewBoard original ni, bila saya tekan, okey, nampak cikgu dekat bawah ni. Sekejap ya, dia browsing. Siva. Okey, nampak cikgu dekat subjek ni. Dia ada background-background yang khusus untuk certain subjek, bukan untuk semualah. Okey, contohnya art humanities ni dia adalah macam-macam. Saya tunjuk beberapa contoh. Okey, contoh untuk math. Untuk maths. Okey, ini adalah background untuk maths. Okey. Kita boleh pilih. Ataupun yang ni lebih, saya gunakan template ni untuk nak membuat sesuatu game. Game learning, nanti saya akan share. Contoh kan, contoh ni apa, 2 digit darab 2 digit, dia ada template siap-siap. Okey, macam ni. Okey, seterusnya kita tengok satu lagi contoh. Okey, science. So, science. Okey, ini untuk science. Okey. Kitaran butterfly, alam semesta. Okey, untuk eksperimen, body. Okey, kalau kita gunakan gambar macam ni cikgu, dia menarik minat budak, itu yang kita nak tu sebenarnya. Jadi bila kita gunakan ni, mereka rasa oh bestnya PDPR hari ni, macam lebih kurang macam itulah. Okey, ni tu berkenaan dengan my background, tapi saya suka guna color. Kalau color, pergi ke color ni, cikgu kat bawah nampak solid color ni, macam palette ni. Tekan, kita boleh choose. Contoh, kalau apa nak, okey. Kalau nak dui color, nak mix color, tone color, kita boleh choose macam ni, drag dia. Contoh hijau, kuning, macam ni. Macam negeri Kedah kita. Hijau kuning. Macam tu. Contoh lah cikgu contoh. Okey. Next. Saya nak share. Okey, saya nak tunjukkan tools berkenaan dengan pen, eraser, line, text and lasso. Okey. Tengok cikgu. Okey. Cikgu kat bawah ni nampak menu dia. Okey. Kalau pen, di sini saya boleh gunakan wood paper. Contoh pen ni, saya terus
klik dekat bawah. Nampak ke selesai jalan? Saya letak atas paper. Cikgu. Okey. Terus ke bawah. Okey, saya choose pen, tekan warna hitam. Okey, saya boleh buat sebarang ikut tulisan saya lah. Okey, PDPR online. Okey. Dan saya juga boleh erase macam biasa, ini semua cikgu tahu kan. Okey, kalau sini ada shape. Okey, shape. Dia ada shape yang okey. Dia siap ada unit metrik. Okey, kita nak berapa untuk matematik ke untuk sebarang subjek, kita boleh guna ni. Dia ada bulat. Okey, dia ada rectangle, triangle. Semua dah. Okey. Okey, lepas tu kita ada teks. Ni teks, saya gunakan ni balik. Okey, untuk teks, contoh kita nak type kan. Okey, tekan je, tekan dan kita pilih yang besar sikit font dia. Okey, contoh kelas online PDPR real time. Okay. So kita boleh tukarlah, kita boleh boldkan dan sebagainya. Okey, lasso ni, fungsi lasso ni cikgu untuk nak aktifkan sel. Macam sekarang, saya nak edit ataupun saya nak boldkan tajuk saya, tapi saya tak boleh sebab dia keluar yang ni. Kalau saya tekan bold sini, dia tulisan yang seterusnya akan di bold. Tapi yang dah saya type ni, kalau saya nak bold, saya tekan lasso, saya pergi ke sini, dia akan aktifkan sel berkenaan. Sel tu saya boleh delete, saya boleh lock dan juga fungsi ni saya tunjuk. Okey, contoh saya nak boldkan ni. Bold dan garis. Kalau saya tarik, okey. Kalau saya tarik, dia automatik akan jadi besar. Memang mudah cikgu, senang untuk kita. Tak perlu kita macam Word ke apa, kita one by one kita besarkan kan. Kita bagi arahan one by one, tak perlu. Okey, browser. Yang ni memang cukup. Browser ni, okey, contoh cikgu yang menjadi ataupun yang menariknya My Viewboard ni kepada saya. Okey. Iaitu kejap ya. Okey, browser. Browser ni contoh, cikgu nak ambil sebarang latihan daripada Google. Katakan cikgu nak Google sebarang teks, gambar atau latihan. Cikgu tak perlu keluar daripada My Viewboard dan pergi ke Google. Terus pergi ke browser ni. Nampak cikgu kat bawah ni? Macam ada lingkaran yang bulat ni. Okey, tekan. Dia akan support browser tersendiri. Google. Dia support dengan Google ya. Contoh saya nak, okey, pemikiran kreatif. Okay, dan saya Google, buat pencarian. Okey, saya dapat, okey, macam ni, contoh definisi. Okey. Okey, kalau saya nak, yang ni di luar kan sebenarnya. Kalau saya nak benda ni contoh, saya ambil apakah pemikiran kreatif tajuk ni saya highlight, saya tekan drag and drop. Begitu mudah. Nampak cikgu? Tengok. Drag and drop. Benda ni daripada internet, daripada Google. Saya tak perlu copy, saya tak perlu paste, control V apa semua. Senang saja cikgu. Contoh gambar pun boleh. Contoh gambar. Okey. Okey, contoh. Okey, gambar ni. Okey, gambar ni saya tekan, drag and drop. Habis. Ini kita tutup. Okey. Nampak cikgu? Dalam My Viewboard kita ni sekarang, yang ni saya keluarkan daripada Google dan gambar ni pun daripada Google. Begitu senang dan mudah. Jadi kita nak buat kerja pun senang, mudah. Kita tak perlu minimize, buka Google, lepas tu kita nak kita nak copy dan kita nak paste, kadang-kadang tak support apa semua. Inilah penggunaan My Viewboard ni. Okey, bukan tu saja, ada banyak lagi. Kita baru browser cikgu. Okey, next adalah snapshot. Snapshot tu very good. Saya pergi ke browser again.
Okey, contoh kita buat cerita bahasa Melayu tahun 1. Contoh buat pencarian. Boleh ikut cikgu-cikgu Kalau saya terlalu laju ke bagi tahu. Okey, ni kita kongsi ilmu. Okey, no problem. Okey, contoh cerita ni. Okey, dia dalam bentuk image ya. Okey, saya tekan. Saya masuk sini. Yes. Begitu mudah cikgu. Inilah menjadikan kerja saya ni senang. Tak perlulah kita meluangkan masa yang banyak untuk membuat PDPR online ni. Nak sediakan bahan, mungkin ni blur sebab dia punya pixel ni kecil cikgu. Nanti kalau ada sebarang ni pun kita boleh latihan ke ataupun paparan kita boleh share sini. Okay. Switch between window and my viewboard. Okay, tadi saya buat PowerPoint kan? Okay. Kalau saya nak pergi ke slide PowerPoint, saya nak snapshot daripada sana, boleh buat juga. Itulah fungsi, nampak cikgu macam window warna biru kat bawah ni. Okay. Saya tekan ni, dia akan pergi ke belakang, iaitu pergi ke depan. Depan inilah. Okay, katakan saya nak buat snapshot yang okay, muka-muka kita ni. Contoh, nampak cikgu, ini adalah menu My Viewboard yang dah datang yang pergi ke belakang skrin. Kalau saya tekan sini, dia pergi ke skrin desktop saya. Contoh saya nak buat snapshot, tekan snapshot, kita boleh snapshot the whole page ataupun freehand ataupun square. Saya pilih square. Contoh saya nak snapshot gunung ni. Okay. Bila saya lepas cikgu dia automatic akan pergi ke board saya. Kita tak perlu dalam untuk snapshot ni, kita tak perlu drag and drop. Dia terus pergi ke board saya. Tengok begitu mudah cikgu. Cikgu nak ambil daripada Google. Cikgu nak ambil daripada file yang tersedia ada dalam laptop kita. Cikgu nak ambil daripada image daripada aplikasi-aplikasi lain. Contoh, semua senang. Kita gunakan tools-tools yang ada di sini. Okey. Kita satu. Ada lagi cikgu ni satu. Boleh setakat ni ada soalan cikgu? Setakat ni ada soalan penggunaan browser. Ada soalan daripada rakan-rakan guru kita Sesiva. Ya. Yang pertama, dia kena download ke? Pertanyaan daripada cikgu kita. Yang soalan pertama lah. Sebenarnya saya akan bagi tahu berkenaan dengan download apa semua di akhir perkongsian kita ni. Ada ya, kita kena download dia punya app dia ada. Saya akan bagi link dan semua nanti saya akan terang dengan lebih lanjutlah berkenaan dengan download dan bagaimana untuk nak cikgu-cikgu boleh dapatkan app ni. Okey. Yang kedua untuk type macam mana? Ada daripada rakan guru kita ni, dia tanya untuk type. Kalau kita nak guna keyboard. Yang type ni tadi saya tunjuk ni, yang nampak type T ni. Type. Okey. Contoh saya drag. Contoh saya tekan ni. Okey. Dia akan keluar dan kita boleh type. Saya cikgu Siva. Okey. SK. Contoh boleh type, kita boleh buat penaipan. Jadi mungkin bagus soalan tu cikgu. Mungkin cikgu nak type sebarang arahan latihan dalam My Viewboard untuk buat preparation untuk kelas online, boleh buat macam ni. Okey. Ada lagi soalan? Soalan yang ketiga, setakat lah ni soalan ketiga. Dalam chat tu dia bertanya, ada cikgu kita, rakan kita bertanya, My Viewboard ni untuk Google Meet sahaja ke? Tak. My Viewboard ni bukan untuk Google saja, untuk aplikasi lain pun boleh. No problem. Cuma kita kan selalu guna Google Meet dalam buat meeting, sebab itulah saya pun guna Google Meet juga. Cikgu masuk dalam Teams ke pun boleh guna. Ini sebagai share screen saja, no problem. Okey, setakat sekarang soalan itu saja, nanti kita tengok soalan yang lain pula Okey, thank you. Dan untuk tools-tools yang lain, okey, next. Okey, next Magic Box. Ni lagi menarik cikgu, Magic Box ni. Saya memang suka gunakan Magic Box ni dalam
PDBR. Contoh, nampak cikgu kat sini macam box yang ada magic warna biru tu. Okey, ni magic box. Bila saya klik, okey. Contoh ni gambar-gambar dalam ni. Saya nak ambil contoh gambar ni, saya nak letak sini, drag and drop. Okey, saya dah drag dan drop gambar ni. Contoh, okey, bila saya klik gambar ni cikgu, contoh, okey, dia akan keluar, dia akan ada menu-menu dah untuk kita nak edit gambar ni. Kita nak spin boleh. Dengan menggunakan kaedah spin ni, kita boleh buat game macam contoh roda impian. Kita keluarkan circle ataupun bulatan yang ada nombor ataupun ABC, dan kita kata okey, sekarang cikgu nak spin. Siapa dapat nombor 1, jawab soalan 1 macam tu. Boleh buat. Okey. Kita nak adjust. Okey, boleh. Okey, satu lagi saya nak tunjuk di sini untuk gambar ni. Contoh kita ambil daripada Google ni, contoh ni saya dah ambil siap-siap, saya letak dalam folder saya tadi. Okey, untuk nak tunjuk contoh untuk kepada cikgu-cikgu. Okey, saya tak nak yang ruangan yang hitam ni. Saya hanya nak yang ilusi ni saja kan, yang gambar manusia ni. Saya tekan, nampak cikgu ni. Color remove. Color remove ni dia akan removekan background yang tapi yang ni kita kena letak betul-betul. Contoh, saya tekan. Okey, nampak dia ada macam keluar macam circle gelombang ni. Okey, saya klik, saya tarik. Nampak cikgu? Jadi yang ruangan hitam ni, untuk nak edit cikgu-cikgu nak guna grafik ke cikgu-cikgu seni, memang mudah. Okey, lepas tu saya nak tengok ruangan. Okey, sebab apa dia ni? Sebab saya tak aktifkan ataupun saya tak save, sebab tu dia lari. Saya buat sekali lagi. Okey. Lagi sikit. Okey. Nampak cikgu, right? Kita klik right. Okey. Dan juga kita boleh cropkan dia. Bagi kecil, crop. Okey. Sini okey, atas sikit. Okey, kiri. Hidung pula berlari. Okey. Okey. Dan klik right. Jangan lupa klik right macam tadi. Okey, nampak cikgu? Gambar tadi kita dah edit. Kalau sebelum ni, kalau kita nak edit yang warna hitam tu, kita kena guna app lain lah dan kita buat macam-macam kan. Tengok begitu mudah di sini. Memang mudah. Okey, magic box lagi. Apa lagi ada dalam magic box ni? Dia memang magic cikgu, cukup magic. Contoh yang kedua. Contoh kita ada file. Mungkin ada cikgu ada soalan. Mungkin saya cikgu dah ada file dalam Word, dalam Excel, latihan untuk pelajar. Boleh. Ini adalah folder-folder yang ada dalam laptop saya cikgu. Okay, saya klik dokumen. Jadi saya pergi ke folder berkenaan dan saya sama juga. Drag and drop Word file cikgu akan ditampal di sini. Okey, katakan dalam Word file tu ada 5 muka surat. Okey, 5 muka surat, 5 A4 page. Dia akan lekat dari kiri ke kanan. Maksudnya, ini halaman pertama, dia akan pergi ke next. Halaman kedua, halaman ketiga dan halaman keempat dan halaman kelima. Macam tu. Ataupun cikgu nak snapshot daripada mungkin cikgu bagi modul, cikgu dah photoset kat budak, cikgu nak ambil modul untuk nak bincang soalan, nanti saya tunjuk contoh yang saya buat. Okey. Magic box seterusnya, ada apa lagi? Okey. Okey, cikgu tengok kat atas ni. Okey, yang tiga ni saya akan tunjuk kejap lagi. Untuk sekarang sticky note. Ni cikgu, sticky note yang saya guna ni. Contoh saya klik, dia ada banyak warna, kita pilihlah warna. Lepas tu kita tulis contoh, okey, Siva nama saya. Okey, klik luar. Dia pergi ke sini. Nampak cikgu? Begitu mudah. Dan saya gunakan sticky note untuk presentation hari ini. Okey, lepas magic box, saya nak bagi tahu kongsi pengalaman saya dalam apa. Jadi untuk sebagai peringatan pada saya letak sticky note ni dalam setiap page. Tengok saya dah guna dah cikgu. Okey. Next. Ini tools. Tools ni cikgu, nampak cikgu ada banyak tools dia. Contoh saya gunakan, okey, saya nak jam. Jam ni saya letak sini. Okey, saya letak tepi sikit. Okey. Jam. Yang ni saya berubah. Untuk guru matematik nak ajak tempoh masa, senang. Ambil 1 jam, ambil jam yang kedua.
letak, ubah dia punya ni, okey, tunjukkan murid, okey, tempoh masa dari pukul 3 kepada pukul 10 kan mungkin. Berapa kita boleh buat online. Kita boleh tanya secara online, okey. 1 jam, itu satu. Yang kedua ini timer. Kita jalankan kuis. Kita kata, okey, cikgu bagi satu soalan, saya nak kamu jawab dalam masa 2 minit ataupun 3 minit dalam real time. Kan kita kan kelas online, kita tak bolehlah bagi masa yang banyak sangat kepada pelajar. Jadi kita play. Kita bagi 2 minit. Okey. Ini berkenaan dengan timer. Okey, pembaris. Ni saya banyak guna lah. Saya banyak guna pembaris ni. Contoh, okey. Pembaris memang panjang cikgu. Sekejap saya offkan dulu. Okey, saya letak. Saya kecilkan boleh pembaris ni. Untuk guru matematik, pembaris ini, okey, yang atas ni sentimeter, saya boleh tukar. Ini adalah inci. Tapi kebanyakan kita guna sentimeter lah. Okey, lepas tu saya guna pen. Okey, saya pilih pen kat bawah ni. Okey, warna hitam. Saya buat garis. Saya letak je, nampak cikgu. Okey, lepas saya buat garis. Okey, saya anjakkan, saya buat garis lagi. Contoh soalan matematik ke, ataupun cikgu nak pusing pembaris ni up and down 360 darjah boleh, no problem. Okey cikgu, ni pen pula pembaris. Okey, seterusnya dalam ni ada apa lagi? Tapi ni saya nak share pengalaman saya cikgu. Saya pun belum habis gunakan semua tools ni. Ni setakat sharing, cikgu boleh explore sendiri untuk semua jangka lukis untuk cikgu sekolah menengah. Okey, yang ni pula kanta pembesar. Contoh kanta pembesar ni kita boleh gunakan. Contoh apa-apa yang berada di dalam ni dia akan nampak besar lah. Macam biasa, contoh. Nampak cikgu. Okay. Okay, next. Ada apa lagi dalam simbol tools ni? Dia ada projector dan ni semua saya tak pernah guna lagi. Lagi satu dadu. Ni saya guna untuk nak buat aktiviti. Dadu ni pun best juga sebab okay, ni satu kita besarkan dadu. Okay, kalau saya klik tengah ni, dia akan pusing. Okay, kita buat draw lah. Okay, 1, 3, 6. Okay, kalau saya nak tukar kandungan dalam ni boleh. Tukar warna boleh. Contoh, okay, hijau. Tukar dah. Lepas tu saya nak tukar apa lagi? Satu lagi cikgu saya. Okay. Sekarang saya tak nak yang dot-dot tu. Saya nak letakkan abjad contoh. Ataupun cikgu nak letakkan macam contoh untuk cikgu pemulihan nak letak baju. Bunga, cawan. Boleh. Kita boleh edit. Kita boleh edit. Ni. Okay, kita boleh edit, letakkan gambar tampal semua boleh. Okay. ABC. Lepas tu kita okey kan. Okay, kita draw. Okay, ni contoh penggunaan dadu lah. Ikutlah cikgu nak buat latihan. Kadang-kadang kita nak juga daripada kebiasaan kan cikgu. Selalu suruh pelajar ataupun murid kita tulis, mereka pun macam kurang berminat. Okay. Dan juga ada juga simbol-simbol lain yang saya pun tak pernah guna lagi. Ini adalah kamera. Kamera. Kita akan dapat ini paparan gambar kita lah. Okey, yang lagi satu yang paling dalam magic box yang saya suka, YouTube. Okey, katakan cikgu nak ambil contoh PDP yang kan kita ada banyak cikgu kita yang share pengajar dalam YouTube kan. Kita nak ambil YouTube video tu, senang cikgu, klik sini YouTube. Terus saya nak pula kejap.
Oh, tadi saya tak sign in. Sekejap. Nanti saya akan tunjuk cara untuk sign in. Sebenarnya my viewboard ni cikgu yang masuk upload download dia punya app tu, lepas tu cikgu tak sign in pun boleh tengok. Selama ni saya buat semua tu tanpa sign in. Sekarang baru saya nak sign in. Kalau sign in baru kita boleh gunakan ke semua features ataupun tools. Okay, saya sign in, saya baru nak sign in. Okay, nanti saya akan ajar cara untuk sign in dan sebagainya. Memang ada step by step procedure. Okay, saya minimize. Okay, sekarang saya guna YouTube. Saya nak buka YouTube. Okay, saya klik YouTube. Simbol YouTube ni nampak. Okay, contoh saya nak cari bahasa Melayu tahun ataupun tingkatan. Contohlah cikgu, saya pun buat pencarian. Macam kita buat pencarian sebiji dekat YouTube lah, dia akan keluar semua ni. Macam contoh cikgu bahasa Melayu tingkatan 3K bab jenis ayat tata bahasa. Saya nak video ni senang, drag and drop. Begitu mudah cikgu, tengok saya buat. Saya tekan, saya tarik ke dalam my viewboard saya, nampak dia ikut dalam cursor, lepas. Okey, dah tertutup. Tertingkap ni. Nampak cikgu? Boleh besarkan, boleh kecilkan, boleh letak dekat ni, letak elok-elok. Okey, saya play sekarang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya di Sekistrozi dalam e-tuition online jenis ayat, iaitu ayat apa? Kita ada yang... Dah cikgu, mudah kan? Memang saya suka my viewboard ni sebab ni lah. Sebab saya tak perlu keluar daripada my viewboard. Lepas tu, saya perlu buat pencarian YouTube. Lepas tu saya kena save dia punya link. Lepas saya kena tampal dan sebagainya. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Sekarang tak ada hal dengan adanya my viewboard. Okey, ni dah. Terus kita tak habis lagi. Saya tutup ya. Ni. Okey, apa lagi ada dalam my viewboard? Magic tools. Okey, image search pun sama. Terus ini buat pencarian terus kepada image. Katakan saya nak image gajah. Contohlah gajah. Elephant. Okey, pilihlah cikgu gajah mana yang kita suka. Saya suka yang mana? Ikutlah. Sama juga proses dia. Drag and drop. Okey. Nampak cikgu? Gajah saya dah siap. Jadi cikgu nak buat pencarian gambar. Cikgu nak masukkan YouTube. Cikgu nak masukkan apa lagi? Teks daripada file kita. Cikgu, semua senang, memudahkan. Cikgu tengok dengan sendiri kan, betul tak? Jadi apakah lepas ni tak adalah hal untuk cikgu nak buat PDPR online? Sebab saya akan tunjuk contoh. Okey, setakat ni ada soalan? Siva. Ya. Ada soalan tapi kebanyakan rakan-rakan kita di ruangan chat ni dah tolong jawabkan. Thank you. Okey, tak apa. Boleh saya teruskan? Okay. Okey, saya teruskan ya. Okey, next. Okey, Magic Pause. Okey, YouTube saya dah tunjuk. Image search dah. File from folder pun dah. Ni dah tadi sekaligus saya dah buat. Okey, Immersive Reader macam tadi saya tunjuk kan. Okey, saya nak tunjuk contoh Contoh, okey, saya nak Google, saya nak ambil daripada internet, Google. Contoh teks tadilah. Kita pemikiran kreatif. Okay. Pemikiran kreatif. Okay, saya nak ambil teks. Senang sikit nak tunjuk. Nak bagi tahu cikgu.
Okey, apakah pemikiran kreatif? Saya ambil sampai sini je lah sebagai contoh. Okey, saya dah boldkan cikgu Sorry, bold pula. Yalah. Highlight, saya tekan, drag and drop. Okey, saya tutup tingkap. Okey, sekarang saya ada file ni. Okey, nampak cikgu Tapi okey, untuk immersive reader ni saya nak bagi tahu awal-awal, cikgu kena buat macam saya tadi, iaitu cikgu kena highlight kan. Kalau cikgu ambil sebagai screenshot ataupun cikgu ambil sebagai gambar file JPEG memang tak jadi. Kita kena copy macam seolah-olah kita copy dan kita paste. Macam tadi kan saya highlight, lepas tu saya drag and drop. Sekarang nampak cikgu dalam contoh saya ambil satu lagi nak bagi cikgu lebih jelas. Contoh saya ambil satu lagi. Okey, katakan okey, tak apa, saya pergi kepada benda yang sama tadi, pemikiran kreatif. Sebab saya nak cikgu-cikgu lebih jelas. Pemikiran kreatif. Okey, let's go. Dan tadi, okey, ini kan saya ambil. Okey, yes, definisi. Okey, saya nak snapshot. Nampak cikgu sini dalam tertingkap ni pun, browser ni dia ada snapshot. Saya boleh snapshot. Contoh, saya klik. Spin paste tu. Oh, dia paste semua. Okey. Nampak? Dia dah snapshot untuk kita. Okey, lepas tu saya crop. Okey. Sorry, kena tekan right. Okey. Dan saya besarkan sedikit. Okey. Jadi file ni dia sama konten dia, tetapi ni sebagai, nampak cikgu? Okey, bila saya klik ni dia ada 1 2 3 4 4 8 12 16 17 ikon. Sini dia lagi kurang dan dia ada macam simbol buku. Ni adalah immersive reader. Jadi cikgu tak perlu risau. Okey, kalau cikgu klik, cikgu copy macam tadi saya highlight dan cikgu drag and drop, dia akan keluar macam ni buku. Kalau yang ni tak ada buku dia. Macam ikon immersive reader ni memang tak ada. Sebab ini adalah dia tak boleh support. Sebab ini adalah macam file seolah-olah macam grafik. Okey, itu saya nak tunjuklah tadi. Jadi saya padam. Okey, untuk ni saya nak buat immersive reader, saya tekan. Okey. Saya tekan immersive reader, saya tunggu. Okey, dia akan bawa kita kepada paparan ataupun tertingkap immersive reader. Dia dah siap besarkan teks kita dan saya tekan play sahaja. Pemikiran kreatif bermaksud mencari sesuatu dengan cara yang baru. Ia adalah definisi pemikiran di luar kotak. Okey, saya tak suka suara. Saya nak tukar suara. Boleh cikgu kat bawah. Nampak ni? Okey, klik. Saya nak tukar kepada suara male, lelaki, dan saya nak dia slow sikit baca. Saya tekan wide speed dan saya play. Kotak. Selalunya, kreativiti dalam pengertian ini melibatkan apa yang dipanggil pemikiran lateral atau keupayaan untuk melihat corak yang tidak jelas. Detik fiction Sherlock Holmes menggunakan pemikiran lateral dalam satu kisah terkenal apabila dia menyadari bahawa anjing yang tidak menyala adalah petunjuk penting dalam kes pembunuhan. Okey, kalau nak wide speed dia laju pun boleh, slow pun boleh, ni satu. Okey, yang lagi satu saya pergi atas hello. Okey, nampak cikgu? Simbol ataupun ikon macam A ni, teks. Tekan ni. Okey, size paparan kita, katakan kita nak kecilkan lagi, mungkin kita nak kecilkan, boleh. Besarkan pun boleh. Okey, lepas tu dia punya font, jenis font kita boleh tukar. Dia ada 3, ni tak banyak pilihan lah. Kalau tak formal sangat, saya pilih Comic Sans ni. Latar dia putih tu nampak macam putih mata. Tukar je lah. Dia ada lagi kalau banyak cikgu boleh tukar. Okey, ni berkenaan dengan ni ikon A. Okey, ikon ni pula
Okey, ni saya tunjuk kejap lagi. Okey, kita pergi ke buku ni, reading preferences. Okey, dia akan ada line focus. Kalau saya on line focus, contoh, Pemikiran dia akan- kreatif bermaksud mencari sesuatu dengan cara yang baru. Ia adalah dia definisi hanya- pemikiran di luar kotak. Selalunya, kreativiti dalam Okey, dia akan apa nama? Dia akan fokus pada line yang dia baca tu. Okey, next ada apa lagi? Translate. Ni memang cukup bagus. Okey, nampak cikgu saya klik sini. Sekarang teks saya dalam bahasa Melayu. Saya klik ni, choose language. Tengok cikgu betapa banyaknya bahasa-bahasa yang ada dalam sini. Chinese, Dutch, English. English pun ada English UK, English UK, Ireland, United States, Canada, Australia, Spanish, Philippines, French, German, Hindi, Indonesia, Tamil, Try satu China, Cik Siva. Malayalam, Try satu. Nepali. Banyak. Okay, kita saya bagi contoh English lah, senang sikit . Untuk English United Kingdom. Document, ya saya nak dia nak kadang-kadang dia boleh by word ataupun satu perkataan ni saja. Saya nak the whole document. Okey, nampak cikgu? Okey, yang bestnya sini, kalau kita buat Google Translate ni, kadang-kadang dia punya grammar tu lari kan. Tapi di sini, nampak dia punya grammar dia memang cantik je. Creative thinking means, saya suruh. Creative thinking Dia baca. means finding things in new ways. It's the definition of out-of-the-box thinking. Often, creativity in this sense involves so-called lateral thinking, or the ability to see unclear patterns. Okey. Nampak cikgu? Okey, untuk cikgu bahasa Inggeris, ada satu lagi ikon. Okey, jom kita tengok yang magic ni. Grammar option. Contoh, kita tekan syllable, dia punya sebutan cikgu, thinking. The ability. Dia akan ada syllable dia. Contoh untuk noun, saya klik noun, dia akan highlight ataupun dia akan boldkan semua noun dengan warna. Warna ni pun kita boleh tukar. Warna ni pun, katakan saya nak warna blue, warna biru. Okay. Sense. Ni semua adalah noun, kata nama. Begitu mudah cikgu. Contoh lagi ada. Okay. Lepas saya tutup ni. Verb pula, kata kerja. Involve, see, uses, doesn't, but, is. Okay, saya tutup ni. Adjective. Nampak cikgu? Semua ni adalah kata-kata adjective. Saya nak semua, boleh, no problem. Tapi putih mata lah. Colourful, sense. Biru ni nouns. Merah ni kata kerja, verb. Okay, adjective, hijau, contoh. Okay. So itu berkenaan dengan immersive reader. Okay, menarik cikgu? Memang menarik. Okay, ada apa soalan cikgu setakat immersive reader ni? Encik Asli, moderator kita, tolong kalau ada soalan setakat ni. Setakat ni berkaitan dengan immersive reader ni tak ada lagi. Okay, saya teruskan . Boleh saya teruskan? Ya, sila. Okay, saya teruskan. Next. Okay, bahagian yang hands-on yang saya nak buat dengan cikgu. Okay, cikgu-cikgu siap sedia dengan handphone yang ada kalau ada QR code. Sebab untuk function ni, iaitu 3 function. Function ni ada dekat Magic Box cikgu, iaitu kita nak bagi latihan, kita nak bagi soalan, kita nak bagi assignment kepada pelajar. Dia ada 3 cikgu. Dia ada 3. Throw, pop quiz, polls. Okay. Untuk hari ni saya nak tunjuk throw. Okay, throw. Iaitu throw maksudnya cikgu akan menggunakan handphone dan kalau ada QR code boleh scan guna QR code. Lepas tu terus jawapan yang soalan yang minta ke ataupun instruction yang saya bagi ni cikgu reply balik dalam throw. Kita buat ya. Bersedia cikgu?
Okey, sedia dengan QR code dalam handphone cikgu, tolong bukakan QR code. Cikgu yang masuk live ni adalah dengan menggunakan handphone agak sukarlah. Okey. Cikgu yang kita nak beberapa contoh. Okey, untuk QR code ni dia ada untuk function throw ni dia ada di sini cikgu. Magic box. Saya tunjuk awal-awal nampak sini. Dia macam kapal terbang kertas ni. Throw, dan ini adalah pop quiz, dan ini adalah poll quiz. Saya dah bagi tahu tadi throw ni function dia snap gambar, dia hantar kat kita. Okey, dan pop quiz pelajar akan menulis ataupun melukis dan dia hantar kat kita. Dan polls ni dia macam Google Form, kita kena buat soalan, senarai soalan dan kita post. Untuk hari ini, untuk sharing kita pada hari ini, saya nak tunjuk throw sajalah. Okey. Untuk throw, okey, untuk fungsi ni, okey, nampak cikgu di sini. Kalau cikgu dah ada account, nama cikgu ni, nama nickname saya Sir Siva akan keluar di atas dekat atas kiri ni, penjuru kiri ni, nampak Sir Siva. Saya letak cursor, saya tekan. Sekejap. Sekejap ya. Okey, mungkin tadi saya sign in lewat tadi dia tak ni kot cikgu, sebab berikan saya masa sikit. Kejap ya. Fungsi throw. Okey cikgu, saya buka kepada soalan, saya nak tutup dan saya nak buka balik. Sorry. Kalau ada soalan tolong. Encik Asli, kalau ada soalan daripada chat space tolong, sementara saya buka semula. Okey, mungkin ada rakan-rakan kita kalau nak bertanya boleh buka mic. Silakan. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan terima kasihlah pada rakan-rakan kita dalam ruangan chat tu, daripada ada yang tolong jawab. Oh, terima kasih banyak-banyak Dexter Lau and rakan-rakan ramai lagi yang tolong jawab. Mr. Dexter memang pro dalam My View Board. Oh ya kah? Yeah, thank you. Oh, thank you Mr. Dexter. Oh, thank you. Cikgu Mr. Dexter Siva yang respon semua persoalan daripada rakan-rakan guru dan ketua negeri. Saya tanya Mr. Dexter. Terima kasih kepada Cikgu Siva atas jemputan masuk ke dalam Google Meet ini. Thank you Mr. Dexter. Thank you. Okey, saya dalam proses buka semula dan kita nak buat throw function. Saya nak tunjukkan kepada cikgu throw function. Jadi dengan adanya throw function ni cikgu, kita boleh bagi murid secara real time. Maksudnya kita dalam kelas online, kita gunakan throw function ni, kita throwkan soalan. Maksudnya kita throw soalan kepada pelajar, pelajar hantar semula kat kita. Okey. Saya try sekarang. Tadi dekat slide mana tu? Okey. Okey, slide ni. Tak jadi juga. Masa nak tunjuk. Okey, kejap ya. Sekali lagi saya try. Okey, kalau ada apa soalan tolong teruskan. Sebentar saya buka balik. Okey.
Mr. Dexter, thank you so much for answering all the questions. Jadi untuk hari ini cikgu, lepas hands-on ni, saya akan explain ataupun bagaimana cara untuk sign in dan juga ada 2 berita baik untuk cikgu-cikgu yang join untuk hari ini. Saya akan umumkan nanti dengan kebenaran daripada Mr. Dexter. Okay. Okay, yes. Sekarang saya import file. Macam file tadi saya ada letak dekat desktop. Sebab tu tak jadi. Okay, open. Desktop. Okay, my report. Kita tunggu dia processing Canva. Okay. Yes, jadi. Okay, cikgu yang bersedia dengan QR code, tolong scan QR code yang saya. Cikgu yang tak ada QR code, boleh, okay, saya akan typekan link dia dekat, ataupun kita buat QR code saja kot, no? Ya, Cikgu Sri Arati. Ada apa soalan cikgu? Bolehkah menggunakan Art Panel Viewboard? Saya tak dapat tengok. Digunakan di Google. Bolehkah menggunakan Art Panel Viewboard? Digunakan di Google. Saya rasa boleh. Mr. Dexter, untuk kepastian. Okay. Okay, bila cikgu dah klik ni QR code, dia akan bawa cikgu ke page My Viewboard saya, Siva. Saya tunjuk contoh macam ni. Cikgu akan dapat paparan seperti di depan ni. Welcome to siva77subra@gmail.com whiteboard portal. Cikgu masukkan nama. Cikgu masukkan nama cikgu di sini. Contoh Siva dan confirm. Dia akan pergi ke muka surat yang kedua. Okey. Di sini cikgu pilih upload. Ini untuk throw. Ya, jangan klik pop quiz dengan poll quiz. Cikgu klik upload. Upload ni untuk throw function. Cikgu klik throw dan cikgu akan dibawa ke muka surat yang ketiga. Cikgu pilih kamera. Cikgu snap je lah gambar daripada rumah cikgu di tempat kediaman cikgu, bunga ke, buku ke, dan hantar pada saya. Bila klik OK, dia akan terus send kepada saya. Cuba cikgu, beberapa orang cikgu kita tengok contoh. Sesiva sekali lagi QR code. Okay, QR code. Please interact with this QR whiteboard now. Okay, saya dah dapat bunyi file semua coming in. Okay. Your name, masukkan nama. Okay, masukkan nama di sini, confirm, tekan confirm. Okay, page kedua pula, pilih yang upload ni kat bawah. Lepas tu page yang ketiga, bila tekan upload dia automatik akan keluar ni, kamera, video and files. Tekan kamera, ambil gambar dekat tempat kediaman cikgu, mungkin kerusi ke, buku ataupun pen, tablet, laptop, hantar pada saya. Ni cubaan saja cikgu, cubaan. Okay? Dah? Saya tengok ada banyak dah masuk. Kita nak view. Okey, kita nak view apa cikgu-cikgu, gambar apa yang cikgu hantar kat saya. Okey, saya pergi ke Magic Box. Okey, saya akan pergi ke throw. Saya tekan. Oh, banyak gambar yang saya dapat hari ini. Okey, ini macam ni cikgu cara murid-murid cikgu kalau hantar jawapan ataupun jalan kerja. Jadi kita buat apa? Macam saya nak lekat benda ni dekat saya punya viewboard, senang. Macam tadi, drag and drop. Okay. Drag and drop. Lepas tu lepas.
lain banyak. Okey, ini cuma satu je kita kena pastikan kelas kita tak ramai kan. Ini satu sharing daripada cikgu. Okey, ada lagi, pergi ke my viewboard, pergi ke throw dan ni semua banyak cikgu hantar ni. Saya ambil beberapa contoh. Okey. Masuk lagi banyak. Sepatutnya suruh dia selfie Siva, tunjuk muka masing-masing. Sebenarnya saya nak buat selfie untuk pelajar saya buat selfie tapi segan pula dengan cikgu-cikgu. Tak apa. Okey, satu lagi gambar lagi kita tengok contoh kan. Okey. Saya tak ada nak tekan banyak fail masuk. Okey, gambar anak ada. Gambar cikgu pun ada ni selfie. Okey. Siapa nak hantar selfie hantarlah. Ni bukan selfie kok, gambar apa. Ni gambar anak. Okey, lagi ada tak gambar yang berbeza sikit? Contoh buku ni, ni. What is this? Dia akan makan masa cikgu, dia nak sementara dia nak masuk sini. Okey, gambar selfie. Okey. Cikgu-cikgu buatlah dengan murid atau pelajar cikgu, memang seronok. Memang dia pun suka. Bab-bab selfie ni saya pun suka. Jadi murid-murid lagi lah kan. Okey, cukup cikgu saya tutup. Okey, saya tutup. Okey. Ni gambar-gambar cikgu. Cikgu boleh susunlah ikut dan tunjuk kat pelajar cikgu masa kelas online. Inilah gambar-gambar yang kamu share. Okey. Contoh macam ni dia cikgu, konsep yang sama. Mereka buat kerja dekat dalam kertas. Lepas tu mereka snap jawapan dan hantar pada saya dekat kita. Kita boleh display dan kita boleh buat penugahan. Contoh, okey, saya nak buat, pergi ke pen, ambil pen warna merah. Okey, contoh klik. Okey, baik. Letak tarikh contoh. Okey, 8. Okey, baik. Very good. Kita buat penugahan on real time cikgu. Budak memang suka. Pelajar saya memang suka bila kata cikgu dapat bagi kita penugahan ni macam biasa kan. Penugahan ni macam biasa tapi bagi budak memang besar dia punya impak tu. Macam nak kongsi pengalaman, budak saya memang sukalah masuk kelas saya. Okey, ni contoh. Okey cikgu, ada apa soalan dalam fungsi throw? Silakan kalau ada soalan. Silakan. Kalau tak ada, kita nak dekat penghujung dah. Okey, kalau tak ada saya teruskan cikgu Okey, memang best fungsi throw ni kita guna QR code. Kalau tak boleh tak guna QR code, sebab ada pelajar yang tak ada QR code, ni nampak cikgu yang atas ni. Link https://myviewboard.com/sirsiva. Kita bagi dekat chat space, dia akan gunakan ni dan dia akan boleh buat function yang sama. Okey. Ada dua cara lah. Sebab mungkin tapi masa zaman law ni QR code tu memang budak lagi pandai daripada kita. Okey. Okey, saya teruskan. Next. Okey, ini contoh video PDPR online yang saya buat. Saya playkan kejap ya. Tapi dia punya volume tu tak berapa kuat. Harap cikgu dapat dengar walaupun tak berapa kuat. Okey. Okay, saya play. Soalannya adalah 25. Ini kamu fikirkan. Fikirkan Okey, ni saya gunakan pen tablet dalam pengajaran matematik. Okey, inilah my viewboard saya. Saya letak kelas online. Saya share YouTube video YouTube. Saya letak gambar saya letak tajuk, tarikh, tajuk untuk hari berkenaan. Lepas tu saya tunjukkan contoh pengiraan. Ni video yang saya play.
Kadang-kadang cikgu, video yang kita hantar melalui WhatsApp, budak akan tengok. Kadang-kadang kita tak boleh pastikan sama ada pelajar kita dia tengok sampai habis atau tidak kan. Jadi bila kita buat online PDPR ni, kita share view link yang sama. Sebab ada pelajar yang tak boleh masuk kan, masalah internet dan sebagainya. Kita bagi, kita buat dalam inilah dual lah, iaitu gabungan, PDPR gabungan iaitu online dan offline. Yang tu pun kita hantar. Untuk ni, video yang sama bila kita tunjuk, kita boleh postkan video macam ni. Contoh saya postkan video dan saya explain. Walaupun penerangan dalam video tu pun ada, kadang-kadang kita ada teknik lain. Cara kita dengan pelajar kita tersendiri, kita alu-alukan di sini. Kita boleh buat. Contoh saya play balik. Sifir yang mana di mana kita tuju sekarang kita punya step adalah step yang ketiga. Kita dapat dah jawapan 25% pecahan. Tetapi kita nak pecahan itu dalam bentuk termudah ataupun pecahan yang paling kecil. Harap cikgu boleh dengar. Kita boleh kecilkan pecahan ini supaya menjadi nombor yang paling kecil dan termudah. Caranya adalah menggunakan sifir. Sebelum pergi ke sifir, ada banyak sifir boleh guna. Sifir 2 boleh. 5 boleh. Tetapi sifir. Apa pelajar saya respon. Kamu kena gunakan sifir yang paling besar. Kalau 5, 2 kali kerja. Dia tak kecil. Dia akan kecil. Okay, contoh ada yang kata 5 kan. Okay, tak apa. Kita cuba 5 dulu. Okay, dalam sesi pengajaran untuk hari berkenaan ni, macam contoh contoh 25% ni permudahkan. Jadi pelajar yang pandai ataupun yang bijak dia pun boleh teruskan fikirkan sifir yang nilai dia besar. Tapi untuk pelajar pemulihan, saya start dengan 5. Contoh 5 ni senang cikgu, sifir 5 ni dia pun senang. Sifir 2, 5. Jadi saya gunakan untuk pelajar pemulihan, saya tunjuk cara, saya drag ni sikit. Saya tunjuk cara, tengok nampak cikgu kat atas ni. Untuk 5, lepas tu dah dapat jawapan 1/4. Okey. Ada cara yang lagi mudah dalam satu step. Tapi syaratnya kamu kena guna setuju kat bawah ni. 25. Ini nombor berapa? 20. Jadi untuk pelajar pemulihan saya gunakan cara menggunakan sifir yang kecil. 2 kali kerja lah cikgu. Dia tukarkan gunakan sifir 5, sekali lagi dia dapat 1/4. Untuk yang pelajar yang cepat catch up, okey 25 terus dibagi dengan 25. Macam kelas matematik pula hari ni. Okey. Ni contohlah. So kita boleh rekod. Kita potong, kita dapat 50/20, kita gunakan balik sifir 5, kita potong, kita dapat 1/4. Yang ni sebab kita gunakan sifir yang paling besar 25, terus kita dapat jawapan 1/4. Okey, ni contoh. Ada lagi contoh. Okey, ni contoh my viewboard saya, cikgu selalu saya buat. Okey, macam contoh, saya tak memerlukan masa yang banyak untuk nak buat preparation ni. Ni contoh yang saya buat, ni saya drag masuk gambar, drag masuk ni saya gunakan teks. Lepas tu macam tadi YouTube, lepas tu saya terus kepada soalan. Soalan ni daripada modul depa kan. Saya type in lah menggunakan teks ni. Lepas tu saya gunakan pen tablet untuk nak menunjukkan cara pengiraan step by step dan menggunakan warna yang berlainan bagi pemahaman. Dan seletak jam ni macam bagi dia cantik saja. Tak ada apa. Kadang-kadang kita ralit kan, kita terlajak ke apa. Okay, next slide. Contoh, okay, ni saya buat untuk ni lah matematik. Penggunaan pen tablet lah di sini main peranan. Okay. Ni cikgu, ni modul. Macam tadi saya klik dekat magic box, saya muat turun ataupun saya drag and drop saya punya modul ni hanya satu muka surat. Saya letak di sini dan saya tunjukkan contoh dekat modul ni. Tengok saya buat sekarang. Contoh saya ambil pen. Contoh biru. Okey, 15 orang. Okey, 15. Cikgu boleh tunjukkan di atas tu. Walaupun saya tulis atas skrin. Per 75. Okey. Darab 100 contoh. Saya gunakan pen. Nampak cikgu saya tulis. Cikgu boleh koyak dan pergi ke halaman yang seterusnya. Kalau habis, tak apa. Boleh guna A4 paper. Memang mudah cikgu.
Mood paper ni memang mudah sebab dia plug in, tak perlu app. Okey. Itu satu. Okey, yang ni saya saya nak tunjuk contoh untuk peneguhan positif yang saya buat. Bila saya pelajar ni semua pelajar through melalui quiz. Ada bukan quiz, sorry. Pelajar through menggunakan pop quiz. Yes, pop quiz. Dia through, saya kata okey, sekarang sebagi masa saya buat apa? Sebagai time dalam 2 minit pelajar akan buat. Contoh, saya bagi peneguhan positif ni daripada Najlah, ni daripada Syad kelas 4 tekun SK6 tahun 4. Okey. Ni contoh hari pertama saya buat macam kat cikgu. Saya kata okey, ambil selfie hantar. Memang budak rasa memang tertarik lah. So mau hantar gambar. Ni sebenarnya banyak lagi. Hari tu okey, cikgu saya nak kongsi pengalaman. Selalunya kalau saya masa start kelas PDP online ni, daripada kelas ni 29 orang. Yang selalu masuk dalam 11, 12 macam tu je. Lepas tu mereka tutup mic, kita tutup kamera, kita pun tak tahu lah kan. Selepas daripada saya buat kelas ni, kedatangan tak kurang daripada 20. Macam hari berkenaan hari ni, hari-hari yang saya buat PDPR ni, 24 tak silap saya. Dia punya kehadiran daripada 29. Jadi yang 5 orang yang tak masuk tu siap message kat saya, "Sir, minta maaf sir, saya tak boleh masuk kelas online." Begitu mereka rasa tertarik, macam mereka sampai dia bertanya, "Next class bila? Kelas depan tu saya buat tak online?" Sampai macam tu cikgu, saya nak share pengalaman saya. Okey, ni kelas saya. Okey, satu lagi cikgu. Okey, tengok di sini bahan bukti bahan bukti. Ini saya suruh pelajar saya buat kerja modul yang saya bagi daripada ada photoset copy kan kat rumah. Saya suruh sebelum tu saya suruh mereka siapkan semua kerja. Lepas tu bila saya masuk PDPR online yang seterusnya, saya kata okey, saya nak jawapan nombor 7. Tolong snapshot dan hantar jawapan nombor 7. Tengok sini cikgu, yang kiri ni, pelajar ni dia siap semua. Nombor 7 siap, nombor kat bawah nombor 3, ni kemahiran lain. Nombor 7 kat bawah ni pun siap. Tengok pelajar ni di sebelah kanan. Dia sebenarnya tak siap kerja. Tetapi disebabkan saya minta online dalam real time tu, okey, tolong gunakan fungsi throw, snapshot jawapan kamu dah hantar. Pelajar yang tak buat kerja pun dia buat. Dia forcekan, dia paksa diri dia buat juga, dia hantar. Inilah satu kejayaan saya dapat. Maksudnya pelajar yang mungkin dia tak sempat nak buat ataupun, tapi bila saya ajukan soalan ni masa PDPR online real time, dia berusaha juga, dia buat dan dia hantar. Bila saya hantar, saya dapat, oh dia sebenarnya tak siap kerja ni. Baguslah, maksudnya teknologi yang saya guna MyView buat dengan throw function ni memang berjaya. Itu yang saya nak bagi tahu cikgu. Okey, dan kita buatlah penugahan, star ke, very good. Okey, dan kita mark kalau ada salah, kita tegur. Okey. Next. Lagi satu, sorry, saya tertinggal satu. Okey, semua ni contoh ni kita boleh buat PBD, pentaksiran berasaskan PBD bilik darjah. Kita boleh buat, kita simpan. File ni boleh kita save. Pergi ke dekat folder. Nampak cikgu sini? Save pun boleh, save as pun boleh, boleh print keluar dan boleh kita share whiteboard ni kepada QR code, hantar pada pelajar yang tak hadir. Kita boleh record pun boleh, tapi saya tak pernah guna lagi lah fungsi record. Fungsi record di sini. Kamera. Boleh. Macam tu cikgu Jadi untuk perkongsian hari ni dah dekat pukul 4 dah ni. Okey, sekarang saya nak explain. Okey, sebelum saya teruskan untuk app pendaftaran F dan penggunaan ni, ada soalan tak cikgu? Cik Asli? Ada soalan. Okay. Ramai juga ada daripada Siti Rohana binti Darus. Dia kata minat juga word paper tu. Jadi mungkin Cikgu Siva boleh transkrip berkaitan dengan pen tablet tu yang digunakan, ada word paper dan satu lagi tu mungkin di mana boleh dapatkan ke, macam mana kah? Kongsi sikit. Tu di akhir nanti. Okey, sure. Okey.
Okey, sebab ada dok tanya ni. Berkenaan dengan apa nama fungsi ataupun tools. Sebab ada yang dah buat carian ni. Carian di Shopee. Okey. Teruskan Lagi sikit je. Okey, teruskan. Okey, My Viewboard ni daripada syarikat ViewSonic. Mr. Dexter lagi mahir dalam hal ni. Okey, jadi ni My Viewboard. Okey. Untuk pendaftaran, inilah dia punya link. Untuk mendaftar, okey, dengar juga, cikgu jangan type lagi, dengar sampai habis dulu ya. Okey, untuk nak dapatkan My Viewboard ni, untuk dapatkan akaun My Viewboard ni, kita kena ni URL dia, address dia, cikgu boleh sign in dia macam ni. Dia sign in, dia akan ni step 1, ni step 2 sampai akhir sekali. Sampai dapat, okey, bila dah berjaya dia akan keluar macam ni cikgu. Nampak dekat bawah kanan ni, nampak macam ikon My Viewboard ni cikgu. Bila saya tekan, nampak cikgu, nampak tak? Dia keluar Searsiva Premium. Ini kalau cikgu mula buat pendaftaran dan sampai ke step ni, maksudnya berjaya. Iaitu saya telah mendapat premium account daripada syarikat ViewSonic, iaitu My Viewboard. Okey. Dan URL ni saya akan share dekat chat space. Okey, untuk kalau di sini cikgu nampak dia punya daftarkan sekarang promosi ni sah sehingga 30 Jun secara percuma. Okey. Di sini cikgu dengar baik-baik. Okey, ada satu sharing lagi akhir sekali, iaitu My Viewboard ni dia memang berbayar. Dia memang berbayar daripada syarikat ViewSonic. Dia punya pembayarannya adalah RM250 untuk langganan, untuk subscribe ataupun langganan setahun. Tetapi disebabkan pandemik dan PKP ni, syarikat My Viewboard berbesar hati menghadiahkan sebagai hadiah Hari Guru hari tu masa bulan Mei, tak silap bulan Mei. Mr. Dexter mungkin boleh ni, mereka telah lanjutkan dia punya tarikh pendaftaran sampai ke Jun. Kalau di sini cikgu template ni nampak Jun. 30 Jun dah lepas dah kan. Dia lanjutkan lagi sebab pandemik ni kita masih lagi dalam PKP dan fasa 1, fasa 2, fasa 3 sebagainya. Dia lanjutkan tarikh akhir free account. Dilanjutkan ke 30 September 2021. Lebih kurang ada lagi sebulan. Okey, free account ni cikgu, sebelum cikgu tanya soalan saya jawab. Free account ni, okey, bila cikgu dah berjaya dapatkan premium account, okey, sebelum 30 September, cikgu boleh dapat subscription ataupun langganan untuk setahun sampai 30 September 2022. Okey, mungkin ada cikgu yang tanya soalan kat saya, lepas daripada setahun tu macam mana cikgu Siva? Itu saya pun tak pasti, sama ada still kita akan diberikan peluang free account ataupun akan dikenakan bayaran. Itu kita letak tepi cikgu. Untuk setahun ni kita gunalah semaksimum yang boleh disebabkan PKP. Jadi untuk yang next year 30 September ni itu cerita kemudian. Kita tak tahu sama ada akan dikenakan duit atau dikenakan yuran sebanyak 2,500 untuk langganan seterusnya, ataupun syarikat Viewboard berbesar hati lagi nak lanjutkan lagi. Saya tak tahulah, saya pun tak pasti. Mr. Dexter pun saya rasa dia pun tak pasti kot. Jadi untuk buat masa ni kita gunakan peluang yang ada pada kita secara maksimum untuk setahun sampai tahun depan September, free je cikgu semua app. Sebab sebenarnya My Viewboard ni tengok saya buka ni My Viewboard ni mana tadi? Oh tak ada, tak apa. My Viewboard ni sebenarnya dia dia ada lagi banyak tools yang dia orang upgrade. Macam contoh, macam di masa akan datang kita tak perlu gunakan Google Meet. Dalam My Viewboard tersendiri dia ada Classroom dan Meet dia tersendiri. Mungkin masa peringkat kita ke peringkat berkenaan baru kita kena bayar, saya tak tahulah. Jadi untuk sekarang berita baiknya tarikh dilanjutkan ke 30 September, ada lebih kurang sebulan. Dan second thing, kita boleh gunakan sampai setahun free, gunalah semaksimum yang boleh. Okey, kalau cikgu tak dapat account, tak sign up, contohlah kan dah kena duit apa semua, macam tadi,
saya buat in between sampai ada beberapa tools yang tool basic tu boleh guna. No problem. Cuma tools yang macam tadi saya nak upload drag and drop file daripada YouTube tu sahaja yang tak boleh, dan ada beberapa lagi lah. Jadi buat masa ni kita gunakan, kita masuk, saya masukkan dalam chat space cikgu sekarang sebelum saya lupa. Jadi cikgu boleh kejap. Okey, cikgu boleh ambil dulu. Okey, sebelum tu saya sebenarnya tak habis lagi ni, lagi sikit lagi. Okey, Google Form. Untuk nak memudahkan cikgu, saya telah create Google Form. Cikgu yang berminat dengan MyViewBoard ni, sama ada cikgu boleh klik link ni pun saya akan bagi sebentar lagi. Link https://myviewboard.com. Cikgu boleh gunakan langkah-langkah ni untuk nak dapatkan akaun boleh. Ataupun buat kemudian. Mula-mula saya nak cikgu yang berminat masuk Google Form yang saya sediakan ni, nanti saya nak saya share dekat chat space. Di sini saya minta nama, contoh saya tunjuk sini ya. Okey, saya minta nama penuh cikgu, nama majikan, contoh cikgu daripada sekolah mana, email delima. MyViewBoard ni kena guna email delima cikgu, ID email delima, MOE. Lepas tu nombor telefon bimbit cikgu. Sekiranya ada soalan boleh type, kalau tak ada tak apa. Jadi saya nak 3 benda je. Nama penuh daripada sekolah mana, 4 benda email dengan nombor telefon. Bila saya dapat kumpulkan maklumat cikgu yang berminat, saya buat apa? Saya akan panjangkan Google Form ni kepada syarikat ViewSonic ataupun MyViewBoard, dan mereka bersetuju dengan saya untuk nak membuat tutorial yang terperinci. Macam saya tunjuk tadi tu, one by one tools yang saya guna kan. Okey, nanti akan ada tutorial yang akan yang akan dijalankan oleh syarikat MyViewBoard untuk cikgu secara percuma. Ni satu berita baik. Jadi ada 2 benda cikgu. Satu, Google Form. Cikgu isi Google Form, dan ada juga cikgu yang tak sabar. Macam saya nak saya nak ni dah daftar sendirilah, ataupun cikgu boleh daftar dan juga masuk Google Form pun boleh, no problem. Okey, saya bagi kedua-duanya sekali. Okey, saya bagi Google Form ni dulu. Saya letak dekat chat space, Ctrl C. Space kita, okey. Ctrl V. Okey cikgu, ini Google Form ni cikgu boleh klik kemudian, dan saya juga bagi URL address untuk pendaftaran MyViewBoard. Ctrl C. Lu boleh isi dua-dua sekali, no problem. Okey. Tapi Google Form tu pentinglah cikgu isi dulu, kemudian nak isi nak mendaftar kepada URL MyViewBoard boleh. Okey, saya dah bagi dua-dua. Okey, nanti cikgu boleh isikan, nanti pun boleh. Sekarang saya dah habis dah slot saya. Okey, itu sahaja daripada saya cikgu. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar sharing dan pengalaman saya menggunakan MyViewBoard dan pen tablet kepada pelajar. Okey, sebelum saya terlupa, tadi ada soalan berkenaan dengan Woodpad paper. Woodpad paper ni pun daripada syarikat ViewSonic, memang cukup bagus. Bukan saya nak promote cikgu, memang secara peribadi, secara personal. Kalau tak percaya tengok ni cikgu, saya ada pen tablet. Pen tablet saya guna, memang boleh guna, memang best juga. Tapi ini lagi best. Maksudnya dia kertas cikgu, bila kita tulis atas kertas, tulisan kita akan sebiji macam exactly like our own handwriting kan, betul tak? Macam tulisan kita sendirilah. Jadi kita boleh koyak. Okey, kita boleh simpan. Ni pun boleh jadi evidence, ataupun kita boleh simpan, ataupun tak simpan pun tak apalah kan. Kalau habis, keluarkan saja pad ni, letak, inilah kawasan yang sensor ni. Hitam ni letak, guntingkan kertas A4 kepada saiz ni, letak dan tulis. Boleh support, no problem. Okey, ni adalah Woodpad paper daripada syarikat MyViewBoard. Okey, itu sahaja presentation saya untuk hari ini. Sekiranya ada soalan, boleh tanya. Okey, Encik Asli, teruskan. Okey, mungkin rakan-rakan guru ada soalan. Saya tengok di sini Faznili binti Muhammad Azli, Puan Faznili ada angkat tangan.
Okey, ada soalan? Okey, ada soalan? Kalau ada soalan tentang pendaftaran dengan Google Form yang saya bagi tu, boleh tanya sekarang ataupun video ni akan di-upload nanti, kemudian pun boleh, no problem. Thank you. Ramai cikgu ucapkan terima kasih kepada saya. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, nampak slide saya? Nampak sesiapa nampak? Ya, saya nampak. Okey, jadi saya mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Sir Siva Subramaniam daripada SKSIP berkaitan dengan penggunaan pen tablet dan MyViewBoard dalam PDPR. Jadi terima kasih banyak perkongsian yang amat bermakna. Saya sendiri daripada USTP PDC, mewakili PDC mengucapkan terima kasih. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan dan seterusnya rakan-rakan guru yang lain, kita ada lagi siri yang seterusnya iaitu pada minggu depan pada 30.8 hari Isnin pada waktu yang sama 2.30 kita akan ada berkaitan dengan teknik penghasilan video PDPR yang menarik dan berkesan yang mana akan disampaikan oleh Cikgu Nasaruddin bin Darus daripada SK Sik Dalam. Dan seterusnya pada hari Rabunya iaitu 1/9 masa masih sama 2.30 petang kita akan ada perkongsian daripada Cikgu Muhammad Amar bin Rahim SMK Agama Sik berkaitan dengan penggunaan PowerPoint sebagai game based learning dalam PDPR. Okey, jadi saya harap semua tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan guru tidak terlepaslah peluang ni sebab kita akan ada selepas ni berkaitan dengan Filmora dan juga game based learning PowerPoint tu yang agak menarik, yang memang akan menarik lah. Okay, dan selepas tu kita akan ada beberapa siri lagi yang akan datang lanjutan daripada sini dan juga dan daripada beberapa orang lagi rakan-rakan guru kita nak berkongsi tentang berkaitan dengan apps ataupun konten-konten yang berkaitan dengan PDPR dan PBD kita lah. Okey, saya buka soalan. Kok ada soalan? Ya, soalan daripada Cikgu Faznili. Ada soalan? Okey, ada soalan? Okey, sambil itu kalau ada soalan dan juga saya share di sini pautan ni saya ada pautan untuk mendaftar kehadiran saya ada share di ruangan chat, tapi saya share juga di sini QR code bagi rakan-rakan kita yang sedang mengikuti secara live Google Meet live. Jadi mungkin rakan-rakan kita boleh scan QR code ni. Untuk di ruangan chat tak dapat dilihat, jadi mungkin dia boleh scan QR code ni lah. Okey, saya buka peluang sekejap lagi. Terima kasih Cikgu atas ucapan terima kasih kepada saya. Okay, rakan saya Helmi daripada KL. Terima kasih Cikgu Helmi. Okey, jadi kalau tak ada apa di sini saya akhir kata saya mengambil kesempatan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada mungkin daripada KPM, JPN seluruh negara, PPD dan juga rakan-rakan guru daripada sekolah-sekolah yang mana yang saya dapat tahu di ruangan chat ni saya tengok daripada seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Melaka, KL, Penang semua ada. Jadi terima kasih atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan program Syahbaz kami dan dan harap selepas ini dapat ikuti lagi siri-siri yang lain. Okey, akhir kata daripada saya terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian daripada Mr. Siva Subramaniam and selamat petang. Terima kasih. Akhir kata daripada saya, di sini Encik Dexter telah berikan link, registration link, download MyViewBoard semua dalam chat space. Cikgu-cikgu boleh gunakan, okey, guna pakai itu, dan jangan lupa untuk klik ataupun isikan butiran pada Google Form yang saya sediakan. Sekiranya cikgu ada personal question yang nak tanya pada saya, bolehlah ada dekat ruangan Google Meet, Google Form tu, dokumen tu,
cikgu boleh ajukan soalan kepada saya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru, semua tuan-tuan dan puan-puan yang telah mengikuti perkongsian saya pada hari ini. Kalau saya tersilap kata saya, mohon maaf, dan saya harap perkongsian saya mendapat manfaat dan cikgu dapat mempraktikkan dalam kelas online PDPR secara real time. Okey, itu sahaja daripada saya, Cikgu Siva Subramaniam dari Sekolah Kebangsaan SIK Kedah. Thank you. Thank you Mr. Siva.